Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kita bertemu kembali dalam slot Virtual Speakers Corner bersama saya Dayangku Anissa Khairunisa binti Pengiran Haji Kamaluddin, pelajar semester keempat Bachelor Sains Pertanian selaku moderator anda bagi episod malam ini. Terlebih dahulu saya ucapkan setinggi-tinggi terima kasih atas kesediaan para penonton, pelajar dan pensyarah sekalian bersama-sama memperdengarkan perkongsian Virtual Speakers Corner yang ke-23. Sebelum kita mulakan perkongsian kita pada malam ini, izinkan saya untuk memperkenalkan ahli panel kita. Ahli panel kita merupakan pelajar tahun 3 di Fakulti Pertanian di bawah program Bachelor Sains Perniagaan Tani. Dan sedikit fakta menarik mengenai beliau, pada September 2019 hingga Januari 2020 yang lalu, beliau merupakan salah seorang peserta program pertukaran pelajar di Universiti Chonbuk, Korea Selatan. Tanpa membuang masa, saya persilakan Saudari Fazlin Suhana binti Muhammad Asri untuk memulakan perkongsian beliau mengenai pertanian adalah perniagaan. Wabarakatuh. Jadi nama saya Fazlin Suhana Muhammad Asri. Saya adalah pelajar tahun 3 perniagaan tani, kelas perniagaan tani. Jadi saya terlebih dahulu ingin mengucapkan terima kasih kepada Fakulti Pertanian dan Permatani kerana telah memberi ruang dan platform kepada saya untuk berkongsi sedikit sebanyak pengetahuan yang saya ada. Okey, saya akan berkongsi, tajuk perkongsian saya pada malam ini adalah pertanian adalah perniagaan. Slogan ni sangatlah famous. Saya rasa antara kita, banyak antara kita tahu slogan ni. Okey, dia ni adalah slogan untuk mentransformasikan negara kita daripada negara perindustrian kepada sebuah negara pertanian. So dia adalah pertanian adalah penting untuk sumber makanan, kewangan, ekonomi, malah boleh jadi pelancongan. So banyak usaha kerajaan untuk memajukan sektor pertanian negara. Jadi next slide. Okey, saya rasa adakah anda semua kenal siapa yang dalam gambar ni? Ni hari ni Lin nak perkenalkan, ini adalah Tan Sri Robert Kuok. Dia adalah lelaki terkaya di Malaysia selama 11 tahun berturut-turut. Okey, so nilai bersih harta dia sebanyak 11.5 bilion USD dollar. Dia juga digelar sebagai Sugar King of Asia sebab dulu dia sebagai CEO Sugar Prime, industri gula dekat negara kita. Okay, next slide. Okay, ni adalah produk yang Tan Sri Robert Kuok memiliki. Okay, Lin rasa semua orang tahu minyak Sri Murni, roti Massimo, soya wisoy, lepas tu tepung capsau dan juga JSC. Banyak lagi pertanian, perniagaan berasaskan pertanian yang Tan Sri Robert Kuok ni lakukan. Ni antara contoh yang Lin boleh tunjuk lah. Okay, next slide. Okay, Lin akan terangkan apa kepentingan perniagaan tani kepada negara. Sebab kita perlu tahu kepentingan pertanian dan perniagaan supaya kita rasa benda ni penting pada negara kita. Yang pertama, ia boleh mengurangkan kebergantungan terhadap pengimportan bahan makanan. Okey, pada tahun 2015, bil import produk pertanian sebanyak 45.6 bilion. Jumlah tu sangatlah besar. Dan Malaysia memperoleh sayur-sayuran, buah-buahan dan daging sekurang-kurangnya daripada 120 buah negara. Terlampau banyak yang kita bergantung pada negara lain. Macam ni ada berita pada tahun 2015, kebergantungan Malaysia terhadap import makanan membimbangkan. Jadi Alin akan kongsi
pada Disember baru-baru ni, kita telah digempakan dengan berita daging import haram selama dah 40 tahun dah beraktiviti. Dan pembekal daging haram ni adalah pembekal utama daging frozen di Malaysia. Okey, kes ini menyebabkan buruknya nama negara kita kerana negara kita adalah negara halal hub terbesar di dunia. Jadi macam mana negara halal hub terbesar dunia boleh benarkan daging import haram masuk ke negara kita? Okey, kenapa dan kenapa kita kita sangat terlampau bergantung kepada import? Sedangkan kita kita mampu menghasilkan daging kita sendiri. Kita mampu menghasilkan produk daging sendiri. Tapi kita cuma memerlukan orang-orang yang mengusahakan, orang-orang yang tahu ilmu-ilmu pertanian sekarang ni. Okay, selesai yang pertama. Yang kedua, next slide. Okay, yang kedua ialah kita perniagaan tani akan menggalakkan pengaliran wang masuk. Macam export, import. Macam tadi import, ni export. Masa kita jual lah kan. Okay. Tanpa mengambil kira komoditi macam getah dengan minyak sawit, sektor pertanian telah menyumbang sebanyak 20.2 bilion atau 4% daripada pendapatan negara kasar. Okay, tadi kita dah ekspor, kos import kita 45.6 bilion. Tapi kita hanya ekspor, kita untung 20.2 bilion sahaja. Jadi kita macam kita jual, kita beli, contoh senang nak tengok, kita beli, duit keluar RM40. Tapi yang masuk tu RM20 je. Tapi maksudnya kita tak ada untung, malah kita rugi. Okay. Padahal negara kita banyak yang kita boleh ekspor. Contoh masa Lin pergi exchange program dekat Korea, Lin ada pergi dekat pasar tu lah kan. Lepas tu jumpa buah durian. Macam ni ada news, pasaran ekspor durian tempatan diperluas. Masa tu Lin jumpa dekat pasar dekat Korea, durian. Sebiji durian boleh mencecah RM300. Mahal kan? So, nak cakapnya betapa industri ekspor buah-buahan tempatan ni sangatlah memberi untung kepada negara kita. Contohnya, buah-buah tempatan, buah rambutan, buah betik, jarang buah ni ada dekat, buah ni tak ada dekat negara-negara 4 musim, yang mana buah ni akan menjadi harga yang sangat tinggi. Jadi ia akan memberi keuntungan yang tinggi lah kepada negara kita kalau kita ekspor buah-buah ni. Next slide. Okay, yang ketiga, kepentingan perniagaan tani iaitu membuka peluang pekerjaan kepada penduduk setempat. Okay, jumlah tenaga pekerja di sektor pertanian pada 2010 ni, 2010 ni tak jumpa statistik pada yang terkini. Lin jumpa 2010 je. Dianggarkan seramai 390,708 orang. Ni 2010. Kalau 2020 lagi lah banyak kan? Okay. So nak cakap macam ni ada news. Nak cakapnya isu kekurangan pekerja ladang tak berkesudahan. Industri pertanian ni sangatlah membuka peluang pekerjaan kepada masyarakat negara kita. Okay, ni berita graduan berdepan risiko pengangguran. Macam kita adalah graduan pertanian. So insya-Allah kita akan dipermudahkanlah dalam bidang pekerjaan kita nanti, sebab bidang pertanian ni banyak peluang pekerjaan. Tapi apa kata kita sendiri yang memulakan perniagaan dalam pertanian ni dan kita sendiri membuka peluang pekerjaan kepada orang lain. Dalam masa yang sama, kita membantu masyarakat dekat negara kita. So next slide. Okay, yang keempat, perniagaan tani ini memberi keuntungan yang besar kepada pelabur dan pengusaha.
Okey, bagi menambah lagi daya saing produk yang dihasilkan, proses tambah nilai dalam aspek pemprosesan, penggradan, pembukusan perlu juga diberikan keutamaan. Contohnya kan, robot kuak tadi yang Lin cakap, Tan Sri robot kuak tadi, dia perniagaan pertanian utama yang dilakukan ialah sawit, pertanian sawit. Jadi dia tak adalah maksudnya sawit tu dia jual 100% jual minyak sawit saja, tapi dia menambah nilai kepada produk ni iaitu dia buat jual minyak masak, tengok ni uh, ada dia punya packaging, ada botol, ada dalam plastik minyak masak. Jadi ia menambah nilai kepada produk tu. Macam 2-3 hari lepas, Lin pergi Cameron Highland. Lin tengoklah orang jual ubi yang raw tu RM5 sekilo. Tapi kalau beli yang masak tu, satu plastik kecil je, dia jual RM4. So maksudnya dia dapat bila kita tambah nilai kepada suatu produk, dia akan dapat untung yang lagi tinggi. So next slide. Okey, yang terakhir, perniagaan tani akan membantu negara memenuhi keperluan bahan makanan untuk mengelakkan krisis makanan. Krisis makanan pernah terjadi di Malaysia pada tahun 2008. Nah, krisis ini terjadi apabila kekurangan beras dan kenaikan harga minyak mentah global. Okey, pada sekarang kan tengah berlaku COVID kan, COVID-19. Masa tu banyaklah panic buying lah kan. So, even penduduk dekat negara kita pun panic buying, dan negara sendiri pun panic buying. Macam negara tu panic buying, beli beras banyak-banyak daripada negara lain. Jadi semasa COVID, negara Rusia, Kazakhstan dan Ukraine, diorang telah mengehadkan industri ekspor gandum ke negara-negara Asia. Dan India dan China, pengeluar terbesar beras setakat ni, kita bergantung import daripada India, beras, bergantung beras tu lah, bekalan beras daripada India. Jadi tapi alhamdulillah lah masa COVID tu India beras dia mencukupi dan dia boleh lah import ke dalam negara kita. Tapi apa jadi, boleh tak kita bayangkan India sendiri pun tak cukup beras dalam negara dia dan tak nak pun ekspor ke negara kita. Jadi kita tak cukup pun makanan. Boleh bayangkan tak bila kita bangun pagi, buka peti tak ada makanan, nak pergi kedai tak ada makanan. So pertanian ni sangatlah penting untuk memastikan jaminan makanan, food security kepada negara kita. Memandangkan macam ni Lin tunjuk dalam slide ni, penduduk negara kita bertambah sebanyak 5 juta daripada 2010 ke 2020. Maksudnya bekalan makanan pun kita perlu tambah lagi. Kita perlu majukan lagi pertanian kita supaya bekalan makanan kita cukup untuk rakyat negara kita. Okay. Next slide. Okay. Jadi ini adalah ini adalah quote daripada Bill Gates. Investasi di bidang pertanian adalah senjata terbaik untuk melawan kelaparan dan kemiskinan. Okay. Lin rasa mostly yang tengok video Lin ni adalah pelajar pertanian. Mungkin ada juga pelajar luar daripada Fakulti Pertanian. Tapi Lin nak pesan kepada pelajar pertanian, kita patut rasa bangga kerana kita telah memilih pertanian sebagai bidang kita dan akan menjadi kita punya kerjaya di masa depan nanti, insyaAllah. Dulu Lin nak kongsilah semasa Lin Esper. Kalau orang tanya Lin sedang belajar apa sekarang kan, Lin akan jawab asasi sains pertanian. So ada makcik ni dia cakap lah, oh tak apalah belajar apa-apa pun asalkan belajar. Maksudnya nak cakapnya dia menganggap pertanian tu dengan ada pertanian tu adalah Lin mengambil course reject, macam course yang level-level rendah macam tu. Jadi sejak daripada itu
bila orang tanya Lin belajar apa, Lin akan jawab asasi sains sahaja. Even masa degree first year dan second year pun Lin akan jawab Lin ambil account. Sebab Lin tak nak orang menganggap Lin ni macam ambil course reject ke apa. Lin macam tak nak menerangkan pada macam tu lah, ambil course reject kan. Tapi perbuatan itu salah. Sepatutnya Lin patut merasa bangga dengan pertanian dan generasi lama tu berfikir yang pertanian adalah level rendah. Tak apa. Tapi tapi kita sendiri yang perlu ubah. Maksudnya generasi kita lah yang perlu ubah untuk ubah persepsi ini untuk pada masa depan nanti, supaya nanti anak-anak kita, cucu-cucu kita tak berfikir yang pertanian ni adalah industri yang level biasa. Sepatutnya kita perlu majukan lagi pertanian dalam negara kita, sebab pertanian bukan sahaja untuk makanan, tapi dia untuk ekonomi, untuk kewangan, malah untuk pelancongan juga. Pertanian banyak memberi kebaikan kepada negara, sesuatu negara. Okay, itu sahaja daripada Lin. Lin serahkan kepada moderator kita, Anissa. Baik, terima kasih Saudari Fazlin Suhana atas perkongsian yang sangat menarik dan informatif sebentar tadi. Semoga para pendengar dapat memanfaatkan ilmu pengetahuan yang telah dicerahkan. Maka dengan ini berakhirlah Virtual Speakers Corner episod ke-23 pada malam ini. Sekali lagi terima kasih kepada ahli panel kita Saudari Fazlin Suhana dan para pendengar sekalian. Semoga berjumpa lagi di episod yang akan datang. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam. Pertanian tunjang kehidupan.